Selamat datang ke kupasan kali ini. Hari ini kita akan selami satu dunia kewangan yang boleh dikatakan tersembunyi tapi kuasanya sangat luar biasa. Ia adalah enjin sebenar yang menggerakkan ekonomi global kita. Pernah tak ada terfikir ada satu pasaran gergasi bernilai lebih 100 trilion dolar yang senyap-senyap mempengaruhi pinjaman rumah anda, peluang pekerjaan, malah simpanan persaraan anda? Pasaran apa agaknya tu? Okey, tekaan pertama. Pasaran saham? Bukan. Ini bukan pasaran saham yang kita selalu dengar dalam berita tu. Kita kena gali lebih dalam lagi. Dan ia juga bukanlah pasaran kripto yang penuh dengan drama naik turun harga tu. Pasaran yang kita nak bincangkan ni jauh lebih fundamental, jauh lebih asas. Jawapannya ialah pasaran bond. Ya, bunyinya mungkin tak seksi macam saham atau kripto, tapi percayalah, ia adalah tulang belakang kepada keseluruhan sistem kewangan global. Enjin senyap yang gerakkan semuanya dari belakang tabir. Jadi, untuk kupasan kali ini, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian utama. Mula-mula, kita akan tengok betapa besarnya pasaran ni. Lepas tu, kita akan fahamkan apa sebenarnya bond, macam mana ia berfungsi, dan yang paling penting, kesannya kepada anda dan saya. Akhir sekali, kita akan lihat kenapa ia digelar nadi denyutan ekonomi dunia. Baiklah, jom kita mula dengan bahagian pertama, pasaran gergasi yang tersembunyi. Anda tahu tak, bukan kita je yang pinjam duit, kerajaan pun sama. Jom kita tengok kenapa. Kerajaan, dia ada banyak benda nak kena bayar. Nak bina jalan raya, hospital, nak biayai pertahanan negara, nak sediakan penjagaan kesihatan, macam-macam lah. Dan selalunya, apa yang dibelanjakan tu lebih banyak daripada duit cukai yang dikutip. Jurang perbezaan inilah yang kita panggil deficit budget. Jadi, untuk tampung jurang ni, kerajaan kena berhutang. Nak tahu betapa besarnya skala ni? Tengok je hutang negara Amerika Syarikat, dijangka cecah hampir 37 trilion dolar. Banyak tu. Dan sebahagian besar daripada jumlah gergasi ni dipinjam melalui satu cara je, dengan menjual bond. Okey, kita masuk bahagian kedua. Apa benda sebenarnya bond ni? Jangan risau, konsep dia sebenarnya sangat mudah. Anggap je ia macam satu surat janji hutang atau IOU yang rasmi. Cuba bayangkan macam ni. Katakanlah anda nak buka bisnes tapi tak cukup modal. Jadi, anda pinjam duit dari kawan. Anda pun buat satu janji, aku akan bayar balik duit pokok ni dan sebagai tanda terima kasih, aku bagi sikit duit tambahan. Nah, duit tambahan itulah faedah. Konsepnya sama sebiji macam bond. Kerajaan atau syarikat jadi peminjam dan kita, para pelabur yang beli bond tu, kitalah yang jadi pemberi pinjam. Jom kita kenal beberapa istilah penting. Principal, ini jumlah asal yang dipinjam. Kupon pula, ini macam faedah tetap yang dibayar setiap tahun. Contohnya 5% dari prinsipal. Tempoh matang, ini tarikh akhir bila pinjaman tu akan dibayar balik sepenuhnya. Dan yang paling penting, hasil atau yield. Ini pulangan sebenar yang anda dapat sebagai pelabur dan nilainya boleh berubah-ubah. Okey, bahagian ketiga, kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Ini bahagian yang paling best, iaitu hubungan antara harga dan hasil bond. Peraturan paling asas dalam dunia bond yang anda kena ingat ialah bayaran kupon atau faedah tu jumlahnya tetap, takkan berubah sepanjang hayat bond tu. Tapi harga bond itu sendiri didagangkan dalam pasaran, jadi harganya sentiasa berubah. Inilah kuncinya. Disebabkan kupon tu tetap, harga dengan hasil bond ni ada hubungan songsang, macam jongkang-jongkek tahu tak? Kalau satu naik, yang satu lagi mesti turun. Contoh mudah. Katakan bond tu asalnya bernilai RM1,000 dan dibayar kupon RM50 setahun. Hasilnya 5% kan? Tapi, kalau tiba-tiba harga bond tu jatuh di pasaran jadi RM900, anda tetap dapat RM50 yang sama. Jadi, hasil sebenar anda sekarang dah naik ke 5.5%. Sebaliknya, kalau harga bond tu pula naik jadi RM1,100, hasil anda akan jatuh ke 4.5%. Nampak tak? Harga turun, hasil naik. Harga naik, hasil turun. Jadi, siapa je yang beli bond dalam pasaran gergasi ni? Kebanyakannya pemain-pemain besar macam bank, syarikat insurans dan dana pencen yang perlukan pelaburan stabil. Malah, kerajaan-kerajaan negara lain pun beli bond AS sebagai reserve. Dan ya, sudah tentu, pelabur runcit macam kita semua pun boleh beli. Bahagian keempat, ini yang paling penting sekali. Macam mana semua cerita pasal bond ni bagi kesan dekat kita secara peribadi.
Ingat tak hutang negara yang berbilion-bilion tadi? Kerajaan bukan saja kena bayar balik duit pokok, tapi faedahnya sekali. Di AS saja, bayaran faedah setiap hari boleh mencecah $3 bilion. Jadi bila hasil bond naik, kos pinjaman kerajaan pun naik. Dan duit tu datang dari mana? Dari cukai kita juga. Okey, jom kita bandingkan bond dengan saham. Bond kerajaan, terutamanya dari negara yang stabil, dianggap sebagai pelaburan paling selamat di dunia. Pulangan dia hampir 100% terjamin. Sebab itulah ia dijadikan kayu ukur atau dipanggil kadar bebas risiko. Saham pula lebih berisiko sebab nasib dia bergantung pada untung rugi syarikat. Jadi, ini logiknya. Kalau anda boleh dapat pulangan yang agak tinggi, katakanlah 5%, daripada bond kerajaan yang super selamat, kenapa nak ambil risiko lebih besar melabur dalam saham yang tak menentu? Sebab inilah, bila hasil bond naik, pelabur akan mula jual saham mereka. Ini menjadikan pasaran saham kurang menarik. Dan akhir sekali, bahagian kelima. Pasaran bond ni bukan setakat cermin yang memantulkan keadaan ekonomi, tapi ia juga yang membentuk ekonomi itu sendiri. Ia macam barometer kesihatan ekonomi global. Salah satu petunjuk penting ialah high yield spread. Ini cuma perbezaan hasil antara bond kerajaan yang selamat dengan bond syarikat yang lebih berisiko. Bila pelabur mula rasa risau pasal ekonomi, mereka akan minta pulangan yang lebih tinggi untuk pegang bond syarikat yang berisiko. Ini akan buat jurang atau spread tu jadi lebih besar. Ia adalah tanda pasaran sedang dalam ketakutan. Satu lagi realiti yang agak membimbangkan ialah amalan menggolekkan hutang atau rolling over the debt. Maksudnya, bila bond lama dah sampai tempoh matang, kerajaan selalunya tak bayar guna duit cukai. Sebaliknya, mereka keluarkan bond baru untuk dapatkan duit bagi bayar balik pemegang bond yang lama. Bunyinya macam guna kad kredit baru untuk bayar hutang kad kredit lama kan? Dan ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat besar. Kalau model berhutang untuk bayar hutang ni diteruskan, apa agaknya kesannya untuk jangka masa panjang? Adakah ia sesuatu yang mampan? Ini adalah soalan yang akan membentuk masa depan kewangan kita semua. Terima kasih kerana bersama saya dalam kupasan kali ini.